أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel. Guys, minggu ni kita dah bagi tahu dah, minggu lepas kita ada guest. Untuk minggu ni macam saya cakap tadi lah, Acap nak bawa seorang pelakon yang boleh cerita tentang pengalaman dia. Dia ni banyak gila berlakon cerita-cerita seram guys. Serius banyak gila. So siapa, korang kena stay sekejap lagi. Okay, jangan lupa tekan like, subscribe juga, hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Lepas tu kita dengar selami sendiri kisah daripada dia. Let's roll it. So guys, inilah dia pelakon yang kita maksudkan. Abang Rizman in the house, bang. Alhamdulillah. Okey, terima kasih jemput ni abang datang. So tadi panggil apa? Abang Rizman. Abang Rizman. Macam kekok selalu panggil Abang Don. Biasa panggil Abang Don kan. Sebab dalam lakonan Rizman Kuzaimi. Tapi kalau dalam FMB masak-masak Abang Don. Abang Don. So saya rasa kita kat sini YouTube mesra-mesra. Mesra kita Abang Don. Abang Don dah lah. Yes. Kan takut orang macam keliru kata macam dia ni dah tukar nama Don Rizman ke? tak lah. Itu nama rapat nama. Ya betul. Nama mesra Abang Don. Kita panggil Abang Don Okay. So Abang Rizman. Abang Don. Okay, Abang Baru Don. cakap tadi. Okay, Abang Don. Abang dah berlakon a few filem-filem seram. So saya rasa banyak pengalaman abang. Ke macam mana? Banyak sangat. Tiba-tiba dah masuk dah ni. Okay, saya rasa penonton-penonton kebanyakannya mungkin kenal abang daripada filem Congkak. Ya betul. Itu mungkin filem awal filem. Itu awal filem seram. Sebelum tu ada buat drama, tapi filem betul-betul seram itulah filem pertama. Okey. Dahsyat bang. Dan waktu tu saya rasa cerita Congkak tu untuk saya lah, umur bayi saya ni childhood memories. Yes betul. Itu salah satu cerita yang kita ingat lah sampai sekarang. Memang sampai sekarang dia kalau time tu betul-betul yang hit sebab dia bermula dengan Jangan Pandang Belakang. Betul. Masuk lepas tu terus Congkak. Jadi dua cerita ni. Jadi ke mana pergi sampai hari ni pun mungkin yang dulu kecil sekarang dah dewasa. So jumpa semua Congkak. Betul. Tahun 2007 tu kalau nak throwback balik 15 tahun lepas bang. Ya betul. 15 tahun lepas saya baru dah jam 4 bang. Okay bang, kita back to the story. So hari ni saya jemput abang untuk berkongsi kisah. Mungkin abang time shooting ataupun abang pernah cerita saya pasal satu hotel tu. Abang ingat tak? Hotel, ya betul. Okay, kita nak cerita lepas ni sebab abang kata abang tak pernah share kat mana-mana kan. Betul. So kita nak cerita lepas ni. So kita dengarkan kisah daripada Abang Don kita. Let's go. Okay bang, sebelum kita nak cerita ke hotel ni bang, peminat-peminat saya cukup minat cerita jengka bang. Bukan peminat saya lah, penonton cerita dekat dalam saya punya channel ni, dia orang minat cerita jengka. Dia orang selalu tanya saya, bang cerita jengka tu cerita betul ke? Kebetulan saya ni duduk jengka. Mak saya orang jengka. So pernah duduk jengka juga. So bila jengka tu kan banyak, betul kan jengka sampai 20 lebih kan. Ya betul dekat Felda. So saya nak tanya abang sendiri, kalau abang boleh share lah, masa abang berlakon tu, abang masuk itu lakonan semula tak silap saya. Ni lakonan semula. Daripada rakaman. Sebab kita orang dah bagi tahu dah itu bukan tak real. Cuma lakonan tu memang lakonan semula. Footage tu adalah footage betul. daripada owner asal kan. Abang berlakon dekat jengka kan banyak kelapa sawit ladang. Betul. Is it abang betul-betul masuk dekat dalam tu? Memang masuk. Lebih-lebih lagi bila kita shooting malam tu kita masuk. Jadi itu agak ngeri. Tak ada jumpa apa-apa, tapi keadaan ngeri tu pasal suasana dia tu tak bolehlah terang, mestilah gelap. Kamera jauh, director jauh, kru jauh. Kita dah ke dalam. Diorang shoot. Itu masa tu orang kata memang gerun lah. Sebab bila macam kita berlakon ni, kita jiwai watak tu, nak jadi watak orang yang kena tu. So bila lakonkan balik semula tu, boleh terbayang-bayang jugalah. So daripada rasa tak takut jadi takut. Takut lah. Tengok kiri, tengok kanan macam
Benda tak ada tapi rasa macam ada. Macam ada. Tapi rasanya ada. Yelah sebab ladang kelapa sawit. Kan? Itu tempat tu saja pun dah ngeri. Tapi lakon semula tu pun agak ngeri juga. Berdasarkan pengalaman sebenar kan. Betul. So tu jengka berapa bang? Kalau abang ingat. Tak ingatlah jengka berapa. Jengka berapa? Tapi memang kat jengka Tapi memang ladang kelapa sawit. Oh, nampak. Ladang kelapa sawit. Mana benda ni memang betul lah. Dia orang masuk kan. Dia masuk. Kita bukan nak buat kat tepi-tepi jalan. Tak ada, dia masuk ke dalam tu. Memang betul lah. Sebab kebanyakan dia orang macam, wah, cerita jengka ni real ke? Betul ke dia orang masuk ladang kelapa sawit? Tak cakap tak apa, nanti aku tanya sendiri pelakon dia. Betul. Kan? So dah clarify. Okey. Sekarang ni abang nak cerita, ini kejadian terjadi masa abang baru juga dalam tahun 90-an lah. 90-an. Okay. 90-an, 97, 98 macam tu. Sebelum tahun 2000. Kejadian ni abang nak berkongsi kerana dia terjadinya di hotel, sebuah hotel. Dia bukan hotel lah, dia motel. Okey, motel beberapa tingkat, 4 ke 5 tingkat. Okey, di Ratau Panjang, Kelantan. Okey, kita buat drama bertajuk Puteri Gunung Ledang. Okey. Dia mula ada terjadi sebab kita ada scene kuda kepang. Okey, itu dah ada mula dah orang dah tersampuk ni apa benda. Okey, kita tak kisah, itu pun biasa lagi. Dah 3-4 hari, 5 hari dan kita shooting balik. Biasa shooting balik ke hotel, motel tu. Okey, ini abang nak usi satu hari tu. Okey, kita balik, tak ada scene malam. Okey, balik dekat sana Ratau Panjang ni yang favorite dia apa? Mi celup, bihun celup. Okey, Thailand lah. Yang Thailand punya tu. So daripada motel tu kita jalan kaki je. Ke bus station. Kalau orang Ratau Panjang dia tahu kat mana bus station tu. Jalan ke bus station tu, sampai situ okey, abang pun nak order. Sementara nak ramai kita orang. So nak tunggu tu perut abang sakit. Abang cakap kat dia orang, tak pun, korang bungkuskan tapau, abang balik. Okey, tak apa. Sampai di hotel, abang terus masuk bilik. Abang capai rokok tu, ambil lighter, terus masuk toilet lah. Okey, nak buang air besar. Masa abang nak masuk toilet tu, dia dah datang rasa bulu roma semua naik. Masuk toilet tu, okey, abang isap rokok, dah nyalakan. Okey, di depan TV, dalam tu ada TV kecil. Di depan tu ada meja bulat. Okey, rokok abang dengan abang punya lighter Zippo tu yang besi yang letak tu. Okey. Abang letak ni tengah meja, tengah-tengah meja ni. Rokok dengan lighter Zippo. Okey, abang dah ambil dah duduk. So kita pun biasalah kan nak cari ilham duduk kat situ relax. Isap rokok sambil pandang ke depan tu. Terstop pasal rokok yang kat atas meja tu dengan lighter tu boleh naik. Aku rasa mata aku ke apa benda kan? Naik lighter je. Rokok tak naik. Lighter naik. Tukung jatuh ke depan. Jatuh ke sana. Jatuh balik ke depan abang dia. Apa lagi nak tunggu? Aku capai towel je lah. Tak basuh aku lagi je tu pergi kat lobby. Okey. Itu bukan main-main lagi. Bukan gua-gua lagi sebab abang jarang nak takut. Tapi benda tu macam pelik. Zippo tu boleh dia naik dan dia bukan dia naik terus campak. Dia naik slow nampak depan mata. Kalau pun jatuh, dia ke depan lagi. Takkan nak tunggu. Yelah, cabut lah. Tak tengok pun kiri kanan cabut. By the time abang sampai kat lobby, diorang tadi dah habis makan dah balik. Dah balik ke hotel? Okey. Dah bawa dah tapau tu. Abang duduk kat bawah tu, abang cakap dalam bilik ada benda. Kita naik. Memang nampak lighter tu jatuh kat bawah. Okey, so diorang pun cakap tengok dalam bilik tu tak ada apa. Tak apalah, kita pun cakap tak apa, kita stay. Kita tengok apa benda ni lah, manalah tahu ada benda tak jadi lagi. Esok jadi kita panggil lah ustaz ke apa. Okey, kita nak tidur tu pun dah macam tak nak tidur. Kita on aircon, dia off. Kita on, dia off. Abang satu orang, satu bilik? Satu orang satu bilik. Kacau. Okey, tak apalah, kau nak off, kau off lah. Aku cakap seorang. Kau nak off, kau off. Aku off terus. Terus tutup off terus. Abang off ya. Lagi dia on kan pula. Aku on, dia off kan. Dia nak apa sebenarnya? Tak tahu dia nak apa kan. So rasa macam tak best tu. Macam kita orang cakap okey tak apa, kita keluar. Keluar pada pintu tu nak turun ke lobby. Sebab kita perjumpaan semua kat lobby. Siapa nak jumpa semua kita turun kat lobby. Turun kat lobby tu, sampai kat lobby tu budak kru ada
2-3 orang. Seorang kru ni nama dia Pekan. Okay. Dia duduk kat situ. Kenapa kau ni? Cakap bilik ni abang ni ada ni. Alah kau ni takut. Aku tak ada. Itu hantu semua kawan aku. Ui, dia cakap macam tu. Okay, dia orang Sabah. Orang Sabah. Dia cakap okay. Dia cakap yelah kau pun memang hantu lah. Kan, okay tak apa. Keluar lagi seorang budak kru bilik bawah. Bang dia kacau bang. Apa benda? Dia tengah cuci baju. Biasa kita duduk hotel budak kru dia cuci lah baju kan. Besok nak jemur. Tengah cuci kena cuik. Alamak. So bila dia kata dia toleh tu, dia kata dia nampak rambut panjang. Dia terus tertonggeng je jatuh. Dia terus lari keluar. Yang kru yang cakap tadi hantu kawan dia tu, Pekan tu dia turun ke lobi. Dia turun balik ke lobi. Dia naik bilik tadi sebab dia sambil lalu cakap hantu kawan dia. Oh, maknanya dia nampak korang berkumpul, dia lalu. Dia lalu dia kata itu hantu kawan aku. Dia turun balik sebab bilik dia pun aircon on and off. Cakap, kata kawan kau pun takut. Reception, ada receptionist dia lah. Budak perempuan comel itu. Duduk diam kat situ. So kita pun katalah tanyalah baik kita tanya reception ni macam mana boleh tukar bilik ke apa. Kita tanya kat dia macam tak nak angkat muka dia. Macam tak layan lah, macam tak layan. Dia macam tak nak angkat muka. Sekali dia angkat muka dia jawab tu kita tak faham. Pasal dia cakap siam. Alamak. Cakap siam ni bukan apa orang kata, sebab kita dah duduk lama berapa hari. Cakap siam ni dengan suara lelaki. Dia perempuan. Dak perempuan yang comel. Suara lelaki garau cakap siam. Apa kena nak tunggu? Kita orang pun cari bot lah. Cari bot, bawa balik ustaz pula datang. Buat kita orang masih ingat lagi Pekan tu badannya besar. Kita orang pegang ramai-ramai ni, tapi kita orang semua out, melayang. Sebab dia dah kena rasuk lah. Dia kena rasuk. Dia tepis So masa ustaz tu buat dekat dia menggunakan lada hitam lah yang abang ingat. Lada hitam keluar pada ibu jari kaki tu. Menjerit-jerit sampailah dia back to normal. So itu kejadian yang dekat hotel tu. Jadi masa tu kita tanya, kita fikir nak pindah hotel. So kita tanya director dah tak ada lah. Sebab director dia dah takut dulu. Dia dah lari dulu ke Kota Baru. Dia dah tak ada kat hotel tu dah? Tak ada. Aduh, yang tinggal korang je Yang tinggal kita orang je. So kita orang pun tak apa pakat macam mana. So tunggu dah malam tu baru dia bincang. Kita berpindah ke, dia kata okay, kita tak akan shoot kat area situ. Kita terus ke resort. Kalau di Kelantan mungkin diorang tahu tak, Gunung Stong. Stong dia panggil Gunung Stong. Ada air terjun 7 tingkat. Okay. So kita pun alhamdulillah bergeraklah besoknya tu ke Gunung Stong. Sampai Gunung Stong tu kita pun duduk patutnya 2 hari di sana untuk syuting. Jadi sampai petang tu belum ada lagi. Jadi kita pun dah duduk ada air terjun tingkat tu kan. Kita pun tengok inilah yang dikatakan air terjun 7 tingkat. Mana tahu saya cakap ini mana tahu kalau ada muncul puteri. Cakap jangan mulut celupar. Pergi sebut pula kan. Itu pun sebab kita dah bergerak. Pun dah nak petang-petang senja-senja pukul 6, 5.30, 6 tu kan. Sekali seorang budak kru panggil, Bang mai sini tengok. Ingat lagi kru tu nama dia Basit. Basit ingat lagi. Basit ni panggil, Bang tengok bang, ada katak bang. Katak besar bang. Dalam air tu. Katak tu ada besar. Katak tu besar pinggan makan. Besar tu warna kuning tapi polka dot. Bang tengok bang, katak bang besar bang, ada polka dot bang, warna kuning ni. Cakap kau jangan tegur apa kau nampak. Kita pun terus tak apalah, pergi ambil beg semua, check in. Lepas maghrib je kita ada kru termasuk artis dalam 20 lebih orang 24 orang. 24 orang ni satu badan. Kita orang, abang dan orang lain, badan macam katak tu ni. Habis satu badan. Gatal yang amat 2 hari tak boleh tidur. Habis satu badan. Sampailah orang datang, bagi kita orang ubat, orang kampung lah, bagi kita ubat sapu, lumur lah, apa macam ubat kapur kan. Dia dah baca-baca ke apa benda tak tahulah. Baru okey. Maknanya yang dia tegur tadi itu. Itu kejadian-kejadian
Yang tu lah. So kita balik tu pun tak nak lagi tidur hotel tu. Kita nak habiskan syuting sampai nak balik ke KL balik. Jadi kejadiannya tu memang rupanya motel yang kita duduk tu ada orang yang dari seberang pergi ambil apa, tak ada orang nak buat benda-benda ilmu ni lah. Macam orang mati kena bunuh ke minyak dagu ke apa tak tahu. Kita tumpah kat dalam hotel tu. Jadi benda tu bermaharaja lela di dalam hotel. Berkeliaran lah kat situ. Berkeliaran. Tapi kita kesian sebab owner motel tu lah. Orang jadi banyak tak nak duduk lah. Yelah sebab silap orang lain. Orang lain kena kan. Tapi yang betul ketara kena bila kita orang ramai-ramai duduk situ lah. Yelah semua kena. Itu bermulanya kat situ. Jadi orang pun dah tahu dah. Viral lah masa tu. Tapi masa tu nasib baik tak ada social media macam sekarang ni. Kalau ada lah tutup. Memang tutup kan. Jadi benda dia kejadian masa dekat tu. Satu yang kita jumpa dalam bilik motel tu. Nombor dua, kita naik Gunung Setong tu ada resort dia. Tak ingat apa nama resort. Tapi pasal tengok katak tu badan naik macam katak 2 hari. Abang pergi tengok juga katak tu? Abang pun pergilah tengok. Tapi masalahnya yang tak tengok pun semua kena juga. The whole team kena. Habis naik katak-katak satu badan. Jadi kita sebenarnya kat atas gunung tu tak buat apa. Tak syuting pun. Tak sempat nak syuting. Duduk rehat je lah, badan dah naik gatal-gatal. Dia gatal tu mana biji-biji dia bintik-bintik besar. Macam lebih kurang macam katak tu lah. Lebih kurang lah. Itu salah cakap kot. Itu tak tahu itu cakap bila kita buat. Tapi itulah selalunya daripada pengalaman. Kadang-kadang tajuk filem atau tajuk drama tu dia ada aura memberikan keadaan tu. Sebab tu kita lebih berhati-hati bila buat ni lah. Nak cerita-cerita yang melibatkan alam-alam gaib. Betul. Sebab kita tak tahu kan benda tu. Sebab benda tu bila tanya Ustaz, Ustaz kata memang wujud. Betul. Benda-benda tu ada makhluk Allah juga. So tapi kita tak nampak, kita kena berhati-hati. Tapi kalau benda tu nak muncul ke nak jadi, apa nak buat? Kena hadap je lah kan. Betul. Sebab benda ni kita macam satu lagi, kalau kita jadi pelakon ni, yang apa yang saya nampak abang, kita banyak explore tempat orang kan. Betul. Kan? Kita ke sini, kita ke sana. Merata. Kita tak tahu apa asal, apa cerita kan. Betul. Salah cakap, salah buat. Itu kita takut tu. Kita mulakan kisah filem Congkak. Aman nak berkongsi sebab mungkin ramai tak tahu. Dalam kita buat filem Congkak tu sebenarnya boleh dikatakan setiap filem yang abang lakonkan cerita seram, cerita hantu mesti ada benda tu sekeliling. Jadi kita memang bawa pembantu, kita bawa ustaz-ustaz untuk bantulah takut terjadinya apa-apa. Tapi yang mana abang nak berkongsi semasa cerita Congkak tu, abang sendiri alami. Sepanjang cerita tu ada dah ramai kru dah kena histeria semua. Sebab kan tuan tapak rumah, kalau orang tengok cerita Congkak tu ada satu rumah banglo tu. Rumah tu tak ada penghuni, tetapi dia sebenarnya dia resort dekat belah utara lah. Semasa kita nak mula penggambaran tu dah sampai tu, tuan rumah tu dah pesan dah. Dia kata nak syuting sini boleh syuting. Tapi dia pun kata dia pun tak ambil bayaran, dia sponsor. Baik hatinya. Baik. Terima kasih lah macam tu. So kita pun tetapi rumah tu dia macam di tanah, lepas tu dia ada titi macam jambatan kecil. Ada sungai kecil sangat lah. Tapi kena melintas titi tu baru ke sebiji rumah tu. Yang rumah utama untuk filem Congkak tu. Jadi dia pesan, dia kata tak apa, boleh syuting berapa lama pun tak apa. Cuma nanti jangan bawa masuk ayam, bawa masuk kuih lapis dengan perempuan wanita yang datang head. Ayam maksudnya ayam seko tu ke? Tak ada, dia tak ada cakap ayam seko ke apa. Dia kata jangan masuk ayam je. Tapi macam dia orang kebanyakan yang lain semua kata ikut je lah apa yang tuan rumah suruh. Dia dah bagi free. Tapi macam abang lebih fikir kenapa tak boleh pergi tanya balik, cakap bos kenapa tak boleh bawa masuk tu. Cakap itu je tak boleh bawa masuk. Tak macam tak kena soalan. Aku tanya kenapa tak boleh bawa masuk, dia kata itu yang tak boleh bawa masuk.
Tanya lagi sekali dia senyum je. Ush. So sesuatu kita pun tak payah nak seram sangat. Kita nak buat cerita seram ni. Yelah. Buat tak tahu. Jadi kita mulakan syuting sepanjang. Lama juga kita kat situ. Jadi sepanjang syuting tu mula-mula okey. Lepas tu dah lepas minggu tu ada kru kena. Tapi bukan di rumah tu. Di dekat berdekatan rumah tu. Kena histeria. So tapi kita macam dah tahu, relax je lah. Kita buat cerita tu mesti ada Benda-benda macam ni kan. So kita ada scene makan tu. Okey. Okey, ada tak tahu dia orang buat props bawa mi goreng. Okey. Dalam mi goreng ada ayam. Aduh. Sudah langgar lah. Sudah langgar, tapi kita pun tak sangka sebab dia pun tak cakap Betul lah. betul ke tak betul. Tapi bila macam tu kita tengah makan tu teringat, ayam lah ketul-ketul So cakap, tak ada apa lah kot. Okay. Sebab dia pun tak cakap ayam apa bang. Betul. Alhamdulillah tak ada apa. Okey. Besoknya tu kita buat penggambaran di luar rumah. Okey. Kalau tengok balik filem tu rasa baru-baru ni ada tayang di TV. Tayang semula kan. Okey, masa scene tu abang duduk di luar rumah, duduk dengan anak-anak, masa tu dengan Nanu. Lepas tu ada 2 anak Irin. Lepas tu ada arwah M. Rajuli. Okey. Masa dia buat tu scene tu yang dia nak belah tanah tu. Okey. Nak masukkan hantu tu. Okey, kita memang ramai lah kru tu. Dia kena baca Al-Fatihah je. Okey. Okey, dia baca Al-Fatihah tu, dia baca tak habis. Dia nak baca tak habis. Sedangkan dia bukan calang-calang. Arwah ni memang dia imam masjid. Okey. Bukan jalan-jalan orang. Kita pun goyang tak ni, apa tak boleh. Dalam masa keadaan tu, tiba-tiba orang semua tengah fokus. Okey. Nak guide dia, suruh dia buat kan. Abang dengar satu bunyi macam konsert, macam muzik. Oh. Bising lah, Giu, macam kenduri kahwin kat kampung. Tulis sebelah. Tapi yang semua Nanu, pelakon lain semua buat tak tahu. Tengok director Ahmad Idham. Dia pakai headset lagi untuk dengar kan sound. Pun dia biasa je. Macam tak ada benda. Absolutely. Macam mana nak shooting, macam mana kita nak dialog sebab bising kuat. kan? Bising bunyi dia. Tapi bunyi tu di belakang rumah tu. Oh, korang membelakangkan macam tu. Tak, dia okey, kita orang menghadap rumah. Okey. Kita menghadap rumah. Bunyi tu datang daripada belakang rumah. Oh, depan abang ah. Depan. Okey. Tetapi depan tu adalah border Thailand dah. Bukan Malaysia. Oh, okey. Dia penghujung lah tu kat utara. Jadi bila abang pandang kiri kanan macam mana tu, dia kata okey shoot. Okey, standby, kamera nak roll. Dia orang tak tahu ke waktu tu ke abang ada cakap bunyi bising tak, abang tak berani nak cakap lah. Sebab benda dia kita selalu dipesan. Jangan tegur. Faham? So abang pun rasa tak nak tegur. Sekali dalam tu okey tak apalah. Okey. Duduk tengah tu sekali abang padang kat situ, abang ingat lagi ada seorang assistant director. Sekarang dia dah pengarah dah, Bob Ismail. Okey. Dia kat situ abang tengok dia menggigil lah. So dia pandang macam kita bagi reaction je yang apa yang dia dengar abang dengar. Okay. Tetapi orang lain tak dengar. So macam kita tak orang kata tak nak bercakap apa-apa lah masa tu, tunggu main mata je kan, reaction dia kita main. Dan sampailah habis. Kita habis dah subuh, balik hotel, dekat hotel bertanya. Okey. So dia pun cakap dia dengar bunyi yang sama. Bunyi riuh tadi. Bunyi riuh tu bermakna seramai-ramai berpuluh orang yang ada kat 40-50 orang kru semua artis. Kita orang berdua je yang dengar. So besok tu kita shooting lagi situ, alhamdulillah tak ada. Okey lah. Okey, tetapi benda dia macam gangguan dia angin kuat. Dia tak ganggu depan-depan. Dia ganggu teknikal macam tu lah. Teknikal macam tu. Jadi arwah Uncle M. Rajuli ni pun dia cuba buat. Masa dia buat tu pun dia pun rasa macam tak berapa nak sedap. Okey. Tak berapa nak sedap. So dia terus cuba. Dapat habiskan. Tetapi kita kata tak apalah, kita balik studio nanti dubbing. Minggu lepas tu kita masuk dubbing. Okey. So maknanya scene tu tak settle kat situ abang? Tak, scene habis. Ya, tetapi dialog tu kita masuk kemudian lah. Kita miming lah. Nanti lip sync kita boleh ikut lah. Balik sampai je ke KL. Arwah M. Rajuli tak boleh cakap dah. Dia tak boleh buat dubbing tu? Tak boleh buat dubbing tu. Okey. Sampailah dia meninggal. Jadi filem tu bukan suara dia. Yang last tu?
Dia tak boleh bercakap lah. Okay. Itu yang tak pernah, mungkin tak pernah dikongsi. Saya pun tak Ini eksklusif ni sebelah tak pernah dikongsi. Mungkin mungkin yang lain. Itu yang apa ni yang kita alami lah. Tapi tak tahulah apakah insiden dia daripada kejadian malam congkak tu ataupun kita tak tahu, walau alam. Tapi itulah dia bukan suara dia dah dubbing tu, sebab dia dah tak boleh nak bawa dubbing tu dah. Sebab dia tak boleh nak bercakap dah selepas kita habis. So maksudnya malam tu dia baca Al-Fatihah tak habis tu. Itu last lah. Dia punya dialog dekat situ. Bawa balik KL, orang lain gantikan dia. Tak, bawa balik KL tu tak ada, kita dah habis dah. Shooting tu dah habis. Kita balik KL tu tinggal untuk dubbing studio lah. Dah edit nak masuk. Kira ada buffer time dalam seminggu ke 2 minggu macam tu lah. So artis ni masuk kan. Dia dah tak boleh masuk. Dia dah terus dia jatuh sakit sampai dia meninggal. Bukanlah kita kata daripada insiden tu, tetapi secara tak langsung lah kejadian-kejadian dia macam agak ngeri. Jadi benda tu bermain di kepala. Sebab kita tak nampak benda-benda tu muncul, tak ada, tapi gangguan tu ada. Dan efek dia dekat ujung tu. Impact dia. So kita boleh ingat lah benda tu sampailah ke hari ni. Masa sampai ke bila-bila abang akan ingat filem Congkak ni, sebab dia daripada filem-filem seram yang lain, Congkak ni sebab kejadian tu. Itu salah satulah. Dan filem tu masih dimain sekarang ni, dan orang masih lagi boleh rasa. Yes, betul. Dia punya rasa dia tu. Sesuatu filem tu sebenarnya. Filem seram lah, salah satu yang betul rasa seram dia sampai lah. Yang bila sampai towards the end tu, saya ingat lagi scenes yang dia buat Allah, and then dia belah tanah tu kan. Saya terperanjat tu bukan suara dia itulah kejadiannya. Kat situ yang sangkut. So itu dah mahal bang. Mahal cerita ni bang. Dahsyat. So itulah dia filem Congkak. Filem Congkak. Okay guys, itulah dia. Kita dah habis cerita daripada Abang Don kita. Bang, push. Saya jadi macam tu bang, bila dah tahu cerita dia kan. Macam biasa kita dengar bila cerita hantu Melayu ni, rasuk benda biasa. Betul. Kan, berasuk, kita jumpa orang ni kat sini, jumpa kat sini. Betul. So kita tak tahu di sebalik pemikiran tu sendiri ada kisah-kisah dia kan. Sebenarnya banyak terjadi dan mungkin tak ada dikongsi, dan mungkin takut nak dikongsi. Mungkin juga. Tapi abang rasa ialah perlu kita berkongsi juga, sebab orang dapat tahu. Sebab kadang orang kata kita buat rekaan cerita tu. Memang kadang-kadang cerita seram tu kita reka. Betul. Nama filem memang direka. Betul. Tetapi dalam kita direka tu, kita memanggil yang kita mereka. Faham. Sendirilah hadap. Kita nak reka dia suka lah. Dia suka, dia tengok macam ini aku ni. Ni aku ni. Kau buat cerita aku tak beritahu pun. Dia singgah lah, dia kacau-kacau. Atau bagi real sikit. Dia bagi real sikit. So pengalaman tu hanya pelakon, kru dan orang-orang yang kat situ yang kebanyakan rasa kan. Akan rasa. Kan pemikiran dia tu lah bang. Proses pemikiran tu mencabar kan. Kalau yang paling biasanya terjadi cameraman. Sebab dia teropong dia tengok kan. Okey, dia nampak Rizman ada dengan heroin. Tapi ada lagi seorang sebelah. Ni siapa ni? Dia angkat kepala, 2 orang. Dia masuk sini 3 orang. Itu memang biasa. Jadi kalau tak kental, hadaplah. Dahsyat. Memang lagi demam. Pasti. Tapi kebanyakan ni kalau yang macam tu diorang dah biasa banget. Maksudnya kameraman macam tu dia cool lah ke, atau ada juga yang lain? Ada yang lagi. Juga. Yalah, kalau dah nampak macam tu kan. Apa nak beritahu? Nantikan benar-benar seram dari Abang Don. Ini eksklusif kat ni. Tapi belum tahu bila. Tunggu je. Tunggu dan lihat. Nanti Acak akan jadi pocong dalam cerita tu. Gitu terus apply depan-depan. Okay guys, Acak rasa sampai sini saja untuk segmen kali ini. Terima kasih sekali lagi bang. And kita jumpa di video akan datang. I see you. Ciao lu. Bye.